Okey. Nak pakai tak pakai? Tak ada isu. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih saya ucapkan kerana dapat kita bersama-sama dalam majlis pelancaran manifesto Barisan Nasional di Pilihan Raya Negeri Melaka 2021 ini ya. Kita telah lancarkan tadi dengan secara hybrid kerana mengambil kira arahan dan juga SOP yang dikeluarkan oleh SPR semasa berkempen ini. Jadi kita perlu mengikut arahan, maka melancarkan manifesto ini dibuat secara hybrid dan disiarkan secara langsung ke seluruh negara. Manifesto ini merupakan manifesto ataupun aku janji yang dibuat untuk kita memberikan suatu janji kita kepada rakyat Melaka bahawa tidak akan ada kemakmuran jika tidak ada kestabilan, dan kestabilan ini merupakan kunci utama kepada apa sahaja kita nak lakukan, kerana kestabilan politik akan menjadikan kerajaan yang ditubuhkan itu nanti sebagai kerajaan yang boleh memberikan fokus kepada untuk ketujuan mensejahterakan dan memakmurkan rakyat dengan cara untuk membangunkan negeri dengan tersusun dan teratur. Jadi itu sebabnya kita punya manifesto kita, tajuknya ialah kestabilan demi kemakmuran. Mesti ada kestabilan, mesti ada kestabilan politik, kestabilan perpaduan dan kestabilan rakyat yang perlu kita wujudkan, dan dengan itu kerajaan negeri Melaka yang baru nanti akan dapat mengurus negeri dengan baik, urus tadbir yang baik, dan dengan urus tadbir yang baik kita akan dapat magunkan negeri, dan hasil daripada pembangunan yang dirancang begitu baik akan mendatangkan kesejahteraan kepada rakyat. Itu sebabnya kita buat kestabilan demi kemakmuran, iaitu stability for prosperity. Kita punya tajuk ya. Jadi ada 5 teras yang telah kita lancarkan tadi, iaitu kestabilan politik. Dah lupa dah. Kestabilan politik, nombor 2 lonjakan ekonomi, nombor 3 kecekapan tadbir urus. Itu kecekapan tadbir urus mesti ada. Kalau macam mana baik pun organisasi tapi tidak diurus dengan baik, kita tak akan mana. Kita tak akan boleh menuju ke depan. Kita tak boleh mengurus dengan baik, organisasi akan gagal juga akhirnya. Nombor 4, bila kita dah ada kestabilan politik, lonjakan ekonomi, tadbir urus yang baik, maka masyarakat akan menjadi satu masyarakat majmuk dalam negeri Melaka, Malaysia ini, dan akan terus menjadi sebagai satu keluarga Melaka. Ya, keluarga Malaysia peringkat persekutuan, keluarga Melaka pula di peringkat Melaka yang aman dan sejahtera, dan akhirnya pembangunan mapan perkongsian kemakmuran. We create the wealth and we will share the wealth, and kita akan bahagikan secara adil dan saksama. Itu maksudnya. Kestabilan ada, negeri boleh diurus dengan baik, kemakmuran akan wujud, masyarakatnya makan sejahtera, dan di situ kita akan berkongsi bersama hasil daripada pembangunan dan kemakmuran yang dicapai oleh negeri. InsyaAllah. Saja ya, sebagai pokok dia. Ada apa-apa pertanyaan? Berdasarkan manifesto, berapa keyakinan untuk kursi yang akan untuk pilihan raya ini? Okey, apa dia? Keyakinan untuk menangi kursi. Saya amat yakin. Berapa? jangkaan kursi? Berapa jangkaan? 28. Tak ada, bergurau saja. Kita perlu bekerja kuat kerana tidak ada yang senang ya. Ini pertandingan ya. Pertandingan mesti kita serius ya. Dan kita mesti buat gerak kerja yang tersusun, teratur dengan strategi yang baik dan komitmen yang tinggi. InsyaAllah kita yakin, Barisan Nasional yakin dengan izin Allah Ta'ala, kita berdoa, kita dah kerja kuat, kita boleh untuk menubuhkan kerajaan negeri Melaka, Barisan Nasional yang baru selepas 20 hari bulan ini. Yang
Nasional berjaya merajui lapor siapa yang ada lapor pemerintah. Saya dah sebut dah bahawa kita punya CM designate, okay? Datuk Seri Sulaiman Ali sebagai incumbent, maka beliaulah yang akan menerajui pentadbiran negeri Melaka, dan kita harap supaya dengan pentadbiran beliau yang diterima oleh ramai, mana-mana kita pergi di Melaka ni, Datuk Seri Sulaiman ni tak ada apa-apa isu. Maka kita insya-Allah jika diizin Allah Taala kita menang, kita akan jadikan Datuk Seri Sulaiman Muhammad Ali sebagai Ketua Menteri dari Barisan Nasional yang baru. Jika Datuk Seri Rawat menang, akan jadi jabatan Ketua Menteri atau Exco? Itu terpulanglah keadaan dia. Yang pentingnya siapa Ketua Menteri je. Dia nak jadi adun biasa pun boleh, dia nak tak ada apa-apa pun boleh je. Okey. Kita terbuka. Kita terbuka, ya. Tetapi seperti yang saya sebut, kita mesti jadi ada suatu parti trust yang boleh menubuhkan kerajaan. Kalau kita nak satu kestabilan politik, kestabilan kerajaan, mesti parti trust itu sendiri boleh tubuhkan kerajaan, ya. Kerana kita tidak mahu pada setiap ketika ada orang yang sentiasa mengugut dan mengancam untuk menarik sokongan, dan akhirnya kerajaan akan jatuh sebenarnya, ya. Rakyat juga yang akan susah. Jadi saya harap kepada semua pengundi di Melaka, 20 bulan ini bagilah, pilihlah parti yang telah pun terbukti, ya. Kita dah ada track record, kita dah ada, kita punya orang kata track record yang lama, dan bagi kepada satu parti trust, iaitu Barisan Nasional, untuk mentadbir Melaka. Kepada soalan selepas kita boleh menubuhkan kerajaan, kalau ada rakan-rakan yang mahu bersama dengan kita, no issue. The more the merrier. Lebih ramai lagi baik. Tetapi kita tidak mahu wujud satu keadaan di mana kita, kerajaan sentiasa diugut setiap hari. Setiap pagi Ketua Menteri bangun tidur, dia memikirkan sama ada dia masih ada lagi majoriti ataupun tidak. Itu tidak baik, ya. Bagilah orang lain tanya. Oh, itu memang salah satu daripada kita punya aku janji. Kita akan buat. Tetapi sebelum ini belum ada enactment. Kita buat aku janji antara parti dengan calon-calon kita. Ada SD, ada Services Agreement, ada macam-macam. Ada 3 dokumen yang mereka sign, tanda tangani, dan jika mereka, saya rasa mereka tak ada siapa yang akan tarik. Kerana watertight ataupun dia amat ketat. Dia punya dokumen yang kita letakkan, dan sesiapa yang fikir nak tarik diri jika mereka menang, selepas menang, kerana dia amat susahlah untuk mereka untuk mampu, ya, untuk mereka menunaikan apa yang ada dalam agreement tersebut. Ini untuk kita memastikan supaya tidak ada siapa yang melompat-lompat selepas ini. Bukan sebab parti sangat, tapi rakyat yang akan menjadi mangsa, ya. Rakyat diheret dalam isu politik. Itu yang kita katakan, kita mesti ada kestabilan politik untuk kita memakmurkan negeri. Sebagai pengarah jentera peran raya DN, mungkin pada keadaan seperti ini agak luar biasa SOP-nya. Bagaimana dengan jentera-jentera pergerakan setiap itu perlu berhati-hati? Saya nak komen sikit lah pasal SOP ni, dah melampau sangat ketatnya. Seolah-olah kita tak boleh buat apa pun, ya? Lebih baik kita tak payah ada pilihan raya, ya? Hantar ke rumah tak boleh, itu tak boleh, semua tak boleh. Lebih baik kita main bertepuk bertampar kat rumah sajalah, ya? Saya heran lah kerana kita dapat laporan jentera kita tak boleh pasang bendera, itu tak boleh, ini tak boleh. Tidak boleh ada bilik gerakan di pusat daerah mengundi, PDM. Di situlah orang akan berkumpul, bermesyuarat setiap pagi untuk mereka memberikan maklum balas ke command center di sini, ya. Jadi saya harap supaya SPR memikirkan semula, dan susah sangat. Tak usah overzealous sangatlah, ya. Kerana sampai ada ambil kad pengenalan, mengugut macam-macam, ya.
Jentera kami di Akabumbi trauma, terutama yang orang perempuan bila dah diambil nama apa semua kan, takut. Itu sebabnya kita lihat bahawa tak banyak bendera BN yang dinaikkan, poster-poster, kerana masing-masing dah takut nak keluar. Ini amat sedih sekali lah. This is very sad case, ya. Kita nak mengamalkan dan kita nak meraihkan amalan demokrasi di negara ini, tetapi dalam masa yang sama kita faham kerajaan perlu mengekalkan SOP yang ketat untuk pastikan supaya jangkitan COVID-19 ini tidak mengebak. Kita faham, tidak ada ceramah, kita faham, tapi takkanlah nak menghantar handbill ke rumah pun tak boleh. Tak boleh berjalan walkabout di pasar, di tempat kedai kopi. Saya rasa ini, saya minta supaya diberikan kelonggaran sikit lah, ya. Kerana dia tak memeriahkan pilihan gaya, dan kita faham juga kekangan yang dihadapi oleh kerajaan. Jadi saya harap supaya fikirkan baik-baiklah SPR dan pihak kementerian-kementerian yang lain, fikirkan elok-elok supaya kita dapat mencapai suatu keadaan di mana kita tidak mengekang aktiviti untuk bergerak untuk pilihan gaya ini. Dalam masa yang sama, kita nak pasti supaya jangkitan COVID-19 ini dapat ditangani dengan baik, insyaAllah. Dan kempen itu akan dibawa secara hybrid sepanjang jalan oleh dia. Ya, dibuat, tinggal lagi kita bukan di Kuala Lumpur ataupun Petaling Jaya. Banyak kampung-kampung, estate-estate kat sini susah juga, ya. Saya harap supaya untuk bertemu pengundi di rumah, tapi yang datang tu tak boleh lebih pada 2 orang, boleh kan? Boleh dah, apa salahnya kan? Kalau tak boleh, macam mana kita nak berkempen, ya? Ini mesin kempen, kita benarkan berkempen, tetapi dengan syarat meminimalkan orang yang terlibat dan orang yang terbabit. Boleh kita buat dah berjaya. Slim River misalnya, ya, di Slim, pilihan raya kecil Slim, pilihan raya Cini, UMNO dan Barisan Nasional orang kata mengambil SOP ini dengan serius. Itu sebab tak ada apa-apa insiden di sana. Tak boleh berceramah, kita tak buat ceramah besar-besar. Tetapi kalau nak berjalan ke rumah pun tak boleh. Itu yang dah disebut too much, ya. Saya merekodkan rasa kecewa kita lah selaku pengarah pilihan raya. Saya merekodkan bahawa mohon supaya pihak-pihak yang berkenaan duduk semula dan lihatlah semula SOP yang amat ketat. Dahlah SOP-nya ketat, tetapi yang melaksana di bawah ni kadang-kadang terlampau overzealous, ya, berlebih-lebihan sangat, ya, sampai minta IC, minta macam-macam. Jadi this is, saya rasa perlu dilihat lah, ya. Terima kasih. Mungkin anda nak bisik kepada pengundi yang rasa tak nak keluar mengundi sebab Madras ahli polis tak nak keluar di negeri kami, kerana rasa kesan itu akan sama juga. Tak ada, dia terkesan takkan sama. Kesan dia kesan yang akan membawa perubahan, kerana kita nak capai kestabilan politik. Saya harap supaya pengundi di Melaka keluarlah mengundi, janganlah takut, ikutlah SOP, ya, ikut SOP, dan kita pastikan supaya kita jaga penjarakan, pakai face mask dan jangan bersalam dengan orang, dan selepas ambil mengundi terus balik, ya, tak ada isu, ya. Vaksin pun dah meningkat. Itu pun tujuan kita untuk mula-mula dulu kita kata nak mencapai tahap herd immunity kan, tapi sekarang dah 90 lebih dah, 96% orang yang telah dapat double vaksin. Dah masuk pula sampai booster pula dah kan. Jadi kalau di Slim River dan juga di Cini belum ada vaksin pun, tak ada vaksin masa tu. Tapi tidak ada pula kluster Cini, kluster Slim, tak ada. Sekarang kita dah ada dah 96% orang divaksin, dah bermula pula third vaksin. Kanak-kanak pun atau budak sekolah dah mula divaksin. Saya yakin dulu suruh kita percaya vaksin, tapi sekarang tak boleh keluar rumah lagi. Jadi nak percaya vaksin ke tidak? Siapa? Ha? Sebelum dia antara nama yang dicalonkan untuk Pakatan Harapan sebagai menteri, apa pandangan
performance checklist apa sebelum ni? Itu dia bakal sekutu menteri Parti Pakatan Harapan. Biarlah tanya Pakatan Harapan. Tak maksudnya performance dia sebelum ni sebagai ketua. Performance dia, Ya. performance dia kita boleh tengok sendiri. Tak payah saya cakap. Ya. Tadi dalam ucapan Menteri yang sebut Pertanian tidak akan terima kata berprinsip kan. Tapi kita tengok dalam calon yang senaraikan dalam gerakan kali ini ada perjalanan lah juga dengan rompak. Dia dah lama masuk parti kan? Dia dah lama, dah 1 tahun lebih dia masuk sebagai ahli UMNO. Lagipun dia dulu daripada UMNO. Jadi tak ada isu lah kan. Kita turunkan dia kandidat ini sebagai ahli UMNO. Dia dah lama dah ya? Dah 1 tahun lebih dia menjadi ahli UMNO, kembali semula kepada UMNO. UMNO sentiasa menerima sesiapa saja untuk masuk UMNO ya? Tetapi kita tengoklah ya? Macam-macam syarat untuk kita terima semula orang yang masuk semula kepada UMNO. Mungkin dengan calon-calon dilihat kebanyakan calon yang 3 term takkan dapat. Adakah ini yang kota yang dimulakan selepas pilihan tapi dah 3 term takkan dapat sempat? Tak, kita pilihan raya berbeza. Tapi di Melaka ini secara kebetulan pula kan. Jadi kita telah pun berjanji saban tahun kita bercakap di Perhimpunan Agung UMNO, kita mengatakan nak meremajakan parti. Jadi meremajakan bukan dari segi usia saja, tapi meremajakan dari segi gerak kerja, dari segi strategi dan macam-macam. Kita tak mau terkongkong dalam satu orang kata ruang lingkup yang sama, orang boleh baca kita. Jadi tujuan kita tak nak orang baca langkah kita. Ya, bila orang tak boleh baca langkah kita, jadi ini satu strategi yang boleh bagi advantage ataupun beri kelebihan kepada kita sikitlah ya. Dalam masa yang sama, kita juga mengambil peluang ini untuk kita membuat transformasi dalam parti kita. Ya. Ini yang kita janji. Kalau tidak nanti anak muda akan melihat bahawa parti ini tak ada tempat untuk mereka. Ya. Jadi ini juga sebagai bermacam-macam strategi yang kita lakukan untuk kita campur dan gaulkan dan menjadi sebagai suatu strategi menghadapi pilihan raya negeri Melaka ini, insyaAllah. Okey. Sebenarnya mungkin nak komen sikit bila nama Safwan dijadikan sebagai ketua Menteri baru seperti ada nama-nama yang dikatakan jadi mungkin aku Dia tak payah komen, saya dah beritahu. No, agak nak komen on issue of authority. Yang mungkin juga kerja pilihan raya kena buat dulu. Soal ketua menteri tak timbul. Ya. Menang. Kalau tak menang, macam mana jadi ketua menteri? Okey. Ada apa-apa lagi? Nak ada apa-apa lagi nak tanya? Kau nak tanya lagi? Ha? Tak nak tanya 5 tahun tu cukup ke nak sempurnakan manifesto tu? Cukup. Kita buat tu memang praktikal. Ya. Services kepada masyarakat tu biasalah, boleh dibuat immediately. Kita punya manifesto ni ada yang boleh buat immediately dalam 100 hari, ada yang jangka sederhana, ada yang jangka panjang. Ini kalau tumpang ni kerajaan tak dapat. Macam mana? Kalau tumpang nanti 2 tahun mungkin terasa. Jangan tumbangkan. Kalau tak nak tumbang, jangan tumbangkan. Mana tahu ada usaha lagi lepas. Tak apa, kita berhati-hati. Ya? Alright? Ya. Gambar-gambar. Ini best. Sekali.